Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pelajar-pelajar yang saya hormati ya. Baik, nama saya Muhammad Syukri bin Muhammad Rajab daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Baling, Kedah. Saya akan tunjuk bagaimana kita nak menghasilkan produk. Kerja khusus adalah wajib, di mana markah penuh adalah 30%. Kamu akan pilih satu daripada aplikasi teknologi, ilmu yang kita pelajari dalam tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Saya akan menerangkan berkenaan dengan aplikasi teknologi yang terdapat dalam DSKP. Jadi kalau kita merujuk pada DSKP tingkatan 1, kita ada dua projek. Yang pertama projek reka bentuk vertikasi. Saya akan tunjuk kepada kamu bagaimana kita nak cetuskan idea untuk menghasilkan produk. Produk kita akan dinilai bagi kerja khusus, itu 30% daripada jumlah keseluruhan. Jadi di sini yang kedua adalah fashion, untuk tingkatan 1. Jadi idea ni terbuka, mana-mana tajuk yang kamu rasa kamu nak pilih. Tingkatan 2 ada 6 tajuk. Yang pertama adalah reka bentuk pembuatan, yang kedua adalah reka bentuk mekanikal, yang ketiga reka bentuk elektrik, yang keempat reka bentuk elektronik, yang kelima reka bentuk aquaponik, dan yang keenam adalah reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan. Jadi jumlah semua tingkatan 1 dan tingkatan 2 kita ada 8 teknologi yang kita pelajari. Baik, satu lagi daripada teknologi yang kita pelajari dalam tingkatan 3, iaitu mekatronik. Baik, pertama, kalau kita nak menghasilkan produk, sebagai seorang guru, dia tak boleh mengatakan bahawa kamu dikehendaki membuat projek mempunyai 2 aplikasi. Dia tak boleh macam tu. Jadi kalau kamu menghasilkan satu produk yang cikgu bagi tahu berkenaan dengan 2 aplikasi, ini adalah produk bagi reka cipta, bukan produk reka bentuk dan teknologi. Dalam reka bentuk dan teknologi ini, kita ambil satu produk yang kita pelajari yang terdapat dalam DSKP yang saya sebut tadi, 9 tajuk. Jadi saya nak tunjuk kat kamu satu ya untuk kita hasilkan. Jadi kalau kamu nak tengok dalam siri yang ke-9, ini adalah siri yang ke-8. Jadi harap pelajar-pelajar like dan subscribe. Jadi bila kamu like dan subscribe, kamu akan follow siri-siri yang telah saya buat berkenaan dengan penghasilan produk. Okey? Jadi hari ini saya nak tunjuk berkenaan dengan apa masalah pada lampu. Ini kita namakan lampu. Lampu yang sedia ada. Kita gambarkan lampu ni adalah lampu sedia ada, bukan lampu yang kita reka, yang kita buat. Jadi ini kita namakan sebagai produk sedia ada dalam pasaran. Mudah ya? Apa masalah produk ni? Produk ni nama dia, kalau saya letakkan nama, maka kamu dah dapat dah TP1. Kalau kita tengok dalam DSKP, tugasan kita dalam standard pembelajaran TP1 adalah menerangkan nama produk. Okey. Jadi nama produk ni adalah lampu tidur. Tujuan guna lampu tidur, bila kita nak tidur kita guna dia. Kalau tak tidur, tak perlu guna dia, sebab kita guna lampu tidur. Okey. Fungsi dia nak tidur, kita buka lampu. Okey, cerah. Jadi lampu tidur ni dia bukan cerah sangat. Dia hanya cerah-cerah orang kata setakat kita nak jaga keselamatan kita. Keselamatan daripada apa? Mungkin ada serangga, ada benda-benda yang berbisa masuk dalam bilik. Jadi semua kita nampak. Daripada kita tutup lampu semua, dia akan gelap. Bila siang kita tutup. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab di sini tak ada masalah. Jadi kita nak kena fikir, apa masalah yang kita boleh dapat untuk menambahkan, mengenapati masalah advantage. Baik, jadi di sini walaupun dia ada satu lampu, saya tunjukkan kamu lampu di sini. Saya boleh terangkan 5 masalah yang terdapat di sini. Tapi kamu sebagai seorang pelajar, untuk membina satu projek, kamu kena fikir satu masalah ya. Bila kamu fikir satu masalah, maka kita akan selesaikan masalah. Dalam reka bentuk dan teknologi, kita mengambil kira satu masalah. Kita buat penambahbaikan pada satu masalah. Bukan kita cari 10 masalah, lepas itu kita buat penambahbaikan pada 10 masalah. Apa masalah ni? Paling mudah saya nak terangkan kepada kamu berkenaan dengan kereta.
Jadi kereta ni kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kali dia akan tukar bentuk. Bentuk dia apa dah? Berkenaan dengan lampu. Sebab apa dia tukar pada bentuk lampu? Dulu kita menggunakan mentol. Mentol ni cahaya dia adalah macam kuning-kuning dan sebagainya lah. Jadi masalah dia tak terang. Jadi macam mana kita nak bagi terang? Maka dia buat penambahbaikan berkenaan dengan mentol yang dia guna itu, dia akan ganti dengan LED. Jadi cahaya LED adalah cahaya yang paling terang. Terang keputihan kita sebut. Macam kita tengok dalam bilik kita sekarang ni. Terang macam tu. Jadi dia akan buat penambahbaikan pada lampu ya. Dia tak akan buat penambahbaikan pada benda lain. Itu yang dikatakan mengenal pasti masalah inventif. Jadi kalau kamu faham apa itu masalah inventif, masalah yang berlaku pada hari itu. Jadi pada hari itu dia buat kajian berkenaan dengan cahaya pada lampu kereta. Maka bila dia ubah bentuk lampu kereta, maka kereta tu dia jadi model lain. Apa pun dia nama. Itulah masalah yang dikatakan masalah inventif. Saya bagi perkara yang kedua untuk kamu faham. Mula kerja, saya beli motor. Bila saya beli motor, fungsi motor adalah untuk ke rumah ke pejabat. Ya, sampai tak ke pejabat? Sampai. Tapi ada masalah tak? Pada ketika itu tidak ada masalah. Bila kita tengok masalah, bila kita akan jumpa masalah apabila kita menggunakan kenderaan. Contoh ada motor. Kita akan jumpa masalah bila hujan. Apa berlaku pada kita hujan? Buku ringkasan basah, beg basah, baju basah, balik rumah demam. Itu masalah. Jadi nak selesai masalah, kalau kita tak ada kemampuan, kita beli baju hujan. Itu ya. Tapi kalau ada kemampuan, saya belilah kereta. Apa fungsi kereta? Sama juga dengan motor. Kenderaan yang digunakan bagi pengangkutan daripada rumah ke tempat kerja. Saya guna kereta kancil. Itu masalah. Jadi selesai masalah saya. Masalah saya adalah basah. Jadi maka selesai masalah. Maka itulah yang dikatakan masalah inventif. Mengenal pasti masalah. Jadi apabila saya kerja 3 tahun, saya ada modal lagi, saya dah kahwin, saya dah ada anak, di mana saya menganggap kancil-kancil ni memberi masalah. Masalah di segi bonet dia, tempat menyimpan barang. Tempat menyimpan barang dia kecil. Maka saya pun nak menyelesaikan masalah. Maka saya ambil kereta kancil, pergi trade in, beli kereta Wira. Bila saya beli kereta Wira, selesai masalah di mana bonet dia lebih besar. Itu maksud dia masalah. Kita bukan nak cari masalah yang ada 10 masalah lepas tu nak selesai. Kamu akan cari satu saja masalah. Boleh? Boleh jelas? Kalau kamu dah jelas, saya nak berbalik pada lampu ni. Yang ni nama dia lampu tidur. Okay. Senang kan? Lampu tidur. Ada masalah? Tidak ada masalah. Bila akan berlaku masalah? Baik, di sini kita ada 5 masalah. Tapi kamu kena faham, kamu akan menilai 1 masalah. Bukan nak nilaikan 5. Kamu tak boleh buat sampai 5. Kamu hanya buat 1 masalah, lepas tu akan dapat selesai masalah. Masalah ni akan berterusan sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita tengok produk, produk sama, fungsi sama. Sebab tu kalau kita tengok dalam deskripsi lah, dia tulis menghasilkan produk yang lestari. Menghasilkan produk yang lestari. Lestari ni fungsi dia ialah memberi kita terang, memberi cahaya. Itu fungsi dia. Kalau saya buat design, saya buat penambahbaikan untuk mengatasi masalah, fungsi dia tetap sama. Jadi saya nak tengok apa masalah. Pertama, saya nak terangkan kepada kamu. Baik, apa masalah saya nak terangkan kepada kamu satu daripada masalah. Jadi bila kamu yang nak ambil produk ini, kita tengok berapa orang dalam kelas. Kita ada lebih kurang 15 orang. Baik, kalau 15 orang, kamu dibenarkan untuk buat satu projek. Boleh kongsi 2 orang, satu kumpulan. Bila kita kongsi 2 orang dalam satu kumpulan, kamu dah selesai dah. Dia ada 7 kumpulan. 7 darab dengan 2, kita ada 14 pelajar. Tinggal seorang lagi pelajar. Pelajar ni, dia nak pergi mana? Dia akan kongsi mana-mana kumpulan. Dia akan jadi ketiga. Jadi kalau saya nak bagi kamu dalam kelas lain, jadi 3A, saya nak campur kamu dengan kelas 3B. Mungkin hubungan kamu dengan kelas berikut tidak semesra seperti kelas 3A. Jadi akan menjadi masalah pada kamu. Kamu tak akan boleh buat kerja. Kamu nak bincang pun tak boleh.
Sebab kita ada jadual kita dah fit lah. 3 KA masuk hari Ahad, 3 KB masuk hari Isnin. Jadi kalau kita nak guna seorang lagi untuk pindah ke kelas lain, tak berapa sesuai. Jadi kita combine kan. Jadi kalau ada lebihan satu, kalau kelas kita ni ganjil, kamu bolehlah kongsi mana-mana kelas. Tapi kumpulan kamu adalah 7. Jadi saya nak terang cara mudah lah. Jadi kita nak menghasilkan produk. Kamu boleh menghasilkan daripada 9 produk tadi. Produk apa kamu nak hasil? Kamu nak ambil peti kasih. Okey, kita bincang pasal peti kasih. Bila saya nak terangkan tentang peti kasih, saya akan terangkan dalam siri yang ke-9. Hari ini kita terangkan siri yang ke-8. Ingat siri ke-8. Jadi kamu boleh like. Kamu like saya punya YouTube, kamu subscribe saya. Jadi bila kamu buka YouTube saya, dia akan follow mengikut siri. Jadi kita dah selesai dah. Saya dah buat dah siri 1 sampai siri 7. Baik. Masalah pertama. Apa masalah pada kamu? Sekarang saya masuk dalam bilik. Bilik persendirian. Saya ada bilik persendirian. Saya duduk seorang. Jadi saya main WhatsApp. Saya buka WhatsApp, saya buka Telegram, saya buka YouTube. Saya hantar mesej kepada kawan. Tiba-tiba saya main game. Tiba-tiba keadaan macam tu terus terlena. Bila kita lena, kita tutup tak switch? Kita dah tak tutup switch. Apa masalah bila kita tak tutup switch? Kuasa yang kita guna adalah membazir. Sebab bila kita tidur, kita tak perlukan cahaya yang terang. Kita gunakan cahaya yang malam ataupun cahaya yang hanya dinamakan sebagai lampu tidur. Jadi untuk nak menyelesaikan masalah ni, maka saya buat alat kawalan jauh. Okey? Selesai masalah. Masalah kita malas. Bila kita main game terus terlena. Sebab apa kita lena? Sebab kita nak petik switch tu di ujung dekat pintu. Switch kita duduk kat pintu. Mana ada orang buat switch dekat dengan katil? Tak ada. Belum lagi. Kalau kita tengok majoriti penggunaan lampu, tidak ada lampu yang dibuat di ujung katil kita. Jadi maka nak memudahkan saya buat pengatur caraan, saya gunakan alat kawalan jauh. Jadi sesuailah kalau kita guna magnet code, ataupun kita guna carrot ataupun salad. Sebab salad ni dia boleh buka on switch, off switch dengan guna telefon. Jadi telefon kita ni sebagai alat kawalan jauh. Jadi bagaimana kita nak buat perkara-perkara ataupun penambahbaikan dia? Kita akan buat lagi satu penambahbaikan dengan menggunakan aplikasi reka bentuk elektronik. Jadi kalau dalam reka bentuk elektronik dalam tingkatan 2, yang ini pun tingkatan 2 juga reka bentuk elektrik. Jadi kita gabungkan dua aplikasi macam tu. Bukan saya akan, okey pelajar, kamu dikenaki menghasilkan satu produk, di mana produk ni adalah kerja khusus, kamu kena cari produk yang ada dua aplikasi. Salah lah. Kita kena ambil satu saja produk, lepas tu kita cari masalah. Okey, jelas? Kalau jelas, saya akan tunjuk masalah yang kedua. Masalah kedua, kita boleh tunjuk. Tajuk yang saya nak terangkan adalah lampu tidur. Itu ya. Ni lampu tidur. Okey, fungsi. Saya nak tidur, saya on switch. Bila bangun, saya bangun pukul 6.30 pagi. Pukul 6 pagi, saya off switch. Okey, ada masalah? Tak ada masalah. Okey? Tapi kita kena mengenal pasti masalah. Bila masalah akan berlaku? Masalah akan berlaku apabila hari ini main game terlena. Saya buka YouTube terlena. Lena pukul apa? Pukul 4 pagi. Nak bangun pukul apa? Pukul 6. Bila saya nak bangun, tiba-tiba saya bangun pukul 7.30. Sedangkan waktu kerja pukul 8, saya ada lebih kurang setengah jam ataupun 30 minit. Jadi apa akan berlaku di sini? Maka saya gagal untuk off switch. Sebab apa saya gagal untuk off switch? Sebab saya tergesa-gesa. Bila saya tergesa-gesa, sebab masa saya adalah setengah jam, perjalanan saya 15 minit, saya nak buat persiapan lagi, nak pakai baju, nak mandi, maka saya tergesa-gesa, saya lupa. Sebab apa saya lupa? Sebab cahaya pada ketika itu sama terang dengan cahaya yang dah terang pada pukul 7 pagi. Jadi saya terlupa. Apa masalah dia? Masalah dia, kita perlu bayar bil yang tinggi. Sebab apa bayar bil yang tinggi? Sebab lampu ni menggunakan kuasa yang lebih. Sepatutnya kita kena tutup. Jadi tiba-tiba kita nak sampai rumah, kita nak balik, kita sampai pukul 7 malam. Di situ kita ada 12 jam ekstra lebih.
Jadi apabila bayaran lebih, masalah kita apa dah? Masalah dengan kewangan. Jadi kewangan kita akan rugi. Okey, itu masalah yang kedua. Jelas? Kamu ambil ya. Masalah pertama, kita nak buat suis kawalan, kita campurkan, kita gabungkan teknologi elektrik ataupun reka bentuk elektrik dengan satu lagi reka bentuk, iaitu elektronik. Bila kita nak berlaku masalah? Bila berlakunya kejadian. Saya beli motor tadi tak ada masalah. Bila hujan baru ada masalah, baru saya fikir masalah. Sebelum tu saya takkan fikir masalah. Bila saya belikan kir, saya mampu belikan kir, selesai masalah hujan. Tapi masalah bila pula? Bila nak bawa barang. Di mana bonet dia kecil. Jadi macam mana kita yang nak selesai masalah? Tukar baru. Selesai tak masalah? Selesai. Masalah apa? Bonet. Bonet dia kecil. Sekarang bonet dah besar. Okey, jelas. Kalau cari lagi masalah, akan berlaku lagi masalah. Macam tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok masalah yang ketiga. Baik, selain daripada lampu tidur, lampu dalam bilik. Jadi saya nak terangkan ini adalah lampu study. Kita ubah tajuk. Anggapkan ini adalah lampu study. Lampu study tujuan dia untuk apa? Untuk study. Apa dia? Sebab apa kita guna untuk study? Sebab dia menggunakan pencahayaan terus. Dalam lampu, dia ada dua jenis pencahayaan. Satu kita namakan pencahayaan langsung. Langsung ni terus. Dia langsung pergi kepada buku kita. Yang kedua, pencahayaan tidak langsung. Tidak langsung ni contoh dia. Saya boleh terangkan tadi, saya terangkan berkenaan kawalan jauh. Yang kedua, kita gunakan switch automatik. Kita guna LDR. Kita guna LDR supaya dia boleh on, off. On, off. Automatik, cara automatik. Penerangan ini saya akan jelaskan dalam siri yang ke-9. Ingat pelajar, ini untuk kamu nak buat produk saja. Nak menghasilkan produk. Langkah-langkah menghasilkan produk. Okey, jelas. Bukan saya nak terangkan berkenaan dengan yang lebih detail. Lebih detail kita akan pergi pada siri yang ke-9. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Jadi kalau kamu like, kamu mudah ikut saya punya siri. Baik, lampu ni yang sedia ada, di mana pengadang dia lut sinar. Lut sinar. Bila lut sinar, cahaya ni kita namakan cahaya tidak langsung. Bila cahaya tidak langsung, kalau nak guna untuk study, di mana kita nak guna? Pelajar-pelajar asrama. Pelajar asrama, sebab apa pelajar asrama ada lampu study? Sebab pukul 11 dia orang kena tidur. Kalau dia orang nak belajar, nak sambung, dia orang kena pandai-pandai curi. Curi belajar dalam dom, dalam bilik. Sebab kita duduk di hostel, duduk di asrama. Maka apabila cahaya ni adalah cahaya tidak langsung, cahaya ni akan ganggu kawan kita yang nak tidur. Bila dia ganggu, manakah masalah yang kita dapat? Mata. Sebab apa? Silau. Sebab apa silau? Sebab pencahayaan langsung. Jadi kita akan buat penambahbaikan supaya kita letak di sini pembuatan yang kita gunakan pen 3D. Kita tutupkan pencahayaan dia. Jadi pencahayaan ini tidak langsung. Jadi kalau kita tengok di sini tak berapa cantik lagi, tapi kita telah menyelesaikan masalah. Masalah kita apa dia? Hidung. Kamu jangan fikir lagi benda lain. Kalau jika kamu fikir masalah tudung, orang itu saja buat yang tudung. Jadi kita dah selesai berapa orang? Satu orang tadi dia buat sebab main game, lupa nak tutup lampu. Maka dia buat alat kawalan jauh. Bila dia rasa alat kawalan jauh, dia malas dah. Dia hanya petik ya telefon. Sebab telefon kita adalah sebagai alat kawalan. 2 orang dah selesai. Kita ada 15 orang. Yang kedua kita buat apa? Switch automatik. Apa maksud switch automatik? Bila malam on, bila siang off. Bila kita tergesa-gesa, kita tak perlu off. Dia akan off sendiri. Maka 2 kumpulan. 2 kumpulan maksud dia 4 orang. Okey. Baik. Yang satu kumpulan lagi dia buat apa? Pengadang. Pengadang ni mengganggu. Mengganggu percayaan pada orang lain. Maka dah siap 2 orang lagi. Kita dah selesai 6 orang. Okey. Kita tengok. Orang yang lain, kumpulan lain, dia akan fikir berkenaan dengan tapak. Kita tengok tapak ni. Dibanding dengan tapak ni. Jauh beza. Baik, kita tengok reka bentuk tapak ni. Dia tirus di bawah. Dia kembang di atas.
Bila kita letak di sini, keadaan ni tak stabil. Atau kita namakan asimetri. Tidak simetri. Yang ini, tapak luas. Atas dia kecil. Jadi yang ni lebih stabil. Kalau kita tengok, lebih stabil. Dia punya prinsip kita kata stabil. Maksud dia simetri. Seimbang. Yang ni tidak simetri. Tak seimbang. Jadi dia mudah jatuh. Okey? Jadi dua orang akan buat yang ni pula. Kumpulan ni buat tapak Kamu sediakan tapak. Yang ni kamu sediakan, kamu buat, tapi kamu tak kira dia sebagai masalah. Swiss kamu buat, kamu tak kira dia sebagai masalah. Kamu akan selesaikan masalah tapak. Walaupun orang ni buat tudung, dia kena buat tapak juga, tapi dia akan cerita laporan dia adalah tudung. Dia tak akan cerita tapak. Okey. Kita dah buat yang tapak. Baik, saya ulang balik. Yang pertama, kita buat alat kawalan jauh, 2 orang. Yang kedua, kita buat apa? Kita buat Swiss automatik, 2 orang, 4 orang. Yang ketiga, dia buat apa? Dia buat pengadang. 2 orang, jadi 6 orang. Baik, yang bawah ni, tapak, 2 orang lagi, satu kumpulan. Kumpulan yang keempat, dah ada 8 orang. 8 orang, kita nak buat apa lagi? Allah, masalah. Masalah apa? Cahaya ni tak tepat pada meja. Kita tengok, pengembang dia mari sini, jadi dia tak fokus sini. Jadi macam mana kita nak ubah? Kita nak kena ubah kedudukan, takkan nak tunggu macam ni. Dia sepatut macam ni. Tak boleh. Maka saya nak buat satu lagi mekanisme dia. Kita tengok di sini. Ni yang kelima, kumpulan yang kelima. Selesai 10 orang. Baik, kita tengok kalau kita buka di sini. Baik, lampu ni akan pergi pada buku. Yang ni kita namakan reka bentuk mekanikal. Okey, reka bentuk mekanikal. Ini pergerakan mekanikal. Okey, kita tengok, nampak jelas? Baik, rupanya kita dah ada 5 dah. 5 masalah yang terdapat pada satu lampu. Lampu apa? Hasil lampu ni. Saya tak nama lampu tidur, saya nama lampu study. Tadi saya guna lampu tidur. Tapi masalah orang yang kedua, kumpulan yang kedua, kumpulan yang kelima, dia tak nama lampu tidur. Dia nama lampu study. Nak bagi glamour sikit, kita buruh smart lamp. Glamour lah sikit orang dengar. Lagi, apa masalah ni? Kita tengok mekanikal, dia boleh pusing ni. Okey? Jadi kita akan tunjuk macam mana proses nak buat. Nanti saya akan tunjuk kepada kamu macam mana kita nak buat langkah seterusnya sampailah selesai semua ni. Itu yang penting. Jadi apa yang saya nak terang pada kamu? Yang pertama, langkah-langkah dia mesti ada gambar rajah. Kamu dikehendaki menyediakan gambar rajah. Itu yang penting. Yang kedua, bahan. Jadi saya akan tunjuk pada kamu bahan. Bahan yang kita akan guna. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, kita kena tahu peralatan. Alatan apa yang kita nak guna? Jadi kalau kamu tak mengatakan bahan dan alatan, jadi dalam dokumen kita dah tergantung. Jadi apabila kita nak buat projek, tidak ada alatan. Alatan tidak disediakan. Sebab apa? Sebab kita tak letak dalam pelaporan kita. Jadi penting tu. Okey, jelas. Jadi di sini baru 5 kumpulan. Ada 5. 6, 7. Maka kamu fikir semua. Saya bagi gambaran kepada kamu. Kamu yang kena selesai masalah. Tapi dia bagi gambaran pada reka bentuk elektrik. Apa dia tu reka bentuk elektrik? Reka bentuk elektrik kalau kita berpandu pada DSKP, dia mempunyai 4 elemen. Elemen yang pertama adalah sumber. Baik, pelajar tahu tak sumber? Sumber ada berapa jenis? Sumber ada 3 jenis. Dalam buku ada 2 jenis. Dalam DSKP ada 2 jenis. Satu jenis lagi dia terlupa. Jenis yang pertama, sumber. Kita gunakan sumber kimia, bahan kimia. Bahan kimia ni kalau kita proses dia, dia akan jadikan sebagai sumber elektrik. Bagaimana dia boleh jadi sumber elektrik? Ialah pergerakan elektron dalam pengalir. Sebab tu dalam elektrik, voltan tu, benarnya voltan terjadinya daya gerak elektrik. Daya yang menggerakkan elektrik. Daya yang menggerak elektrik ada 3. Kan DGE, daya gerak elektrik. Pergerakan elektrik datangnya daripada pergerakan elektron. Elektron yang mengalir. Jadi kamu kena faham yang tu. Jadi kawan-kawan kamu tahu
Macam mana arus elektrik terjadi? Arus elektrik jadi adalah pergerakan elektron. Macam mana ada pergerakan elektron? Sebab ada daya. Lembu ni malas berjalan. Jadi nak bagi dia jalan, saya cucuk hidung. Bila saya cucuk hidung, saya tarik dia. Dia akan sakit. Bila dia sakit, dia akan bergerak. Itu dia. Daya yang menggerakkan sesuatu. Jadi dalam pengalih, daya yang menggerakkan elektrik adalah elektron. Bagaimana kita nak bagi elektron? Kita letak sumber elektrik. Sumber daripada mana? Bahan kimia. Baik, yang kedua, sumber daripada mana? Sumber daripada kemagnetan. Magnet. Bila magnet pusing, motor, bila magnet pusing, maka terjadinya elektron akan mengalir. Pergerakan elektron. Okey, yang ketiga, sumber dia daripada solar. Kalau kamu baca buku, seolah-olah buku menerangkan bahawa air adalah sumber elektrik. Kincir angin adalah sumber elektrik. Salah. Kincir angin bukan sumber elektrik, air bukan sumber elektrik. Air dan angin, kincir angin adalah untuk membantu turbine berpusing. Bila turbine pusing, motor akan pusing. Bila motor pusing, berlakunya tindak balas. Elektron di dalam pengalih. Itu yang penting. Sebab kita guna konsep magnet. Jadi kalau kamu nak belajar konsep magnet, kamu kena faham dalam tajuk sains. Dalam tajuk RBT kita tak nyatakan sampai peringkat menyentuh. Tapi kamu kena faham. Baik, yang kedua, mesti ada medium. Medium ni adalah kabel. Senang, medium, kabel. Dulu kita panggil kabel, wire. Sekarang kita guna istilah baru, kita guna sebagai medium. Baik, lengkap, kamu faham. Yang ketiga, kawalan. Saya nak nyatakan tentang kawalan. Kawalan ni apa dia? Mengawal. Yang ni, kawalan. Swiss. Swiss ni ada banyak jenis. Tadi saya dah tunjuk dah kepada kamu, Swiss. Kita ada Swiss micro Swiss. Swiss tekan hidup ataupun dia panggil push on, push off. Tekan hidup, tekan mati. Itu Swiss. Baik, beban. Jadi kalau kamu rujuk pada DSKP, elemen yang kita kena tahu. Yang pertama, sumber dah terang, medium dah terang, beban. Beban adalah melakukan tugas menggunakan tenaga elektrik dan memberi kesan. Contoh dia mentol. Bila mentol menyala, dia akan panas. Bila panas, sebab apa dia panas? Dia menggunakan tenaga. Itu yang kita kena faham. Jadi dalam DSKP kita, hanya mentol saja yang menentukan dia termasuk dalam reka bentuk elektrik. Kalau kamu guna motor, motor bukan reka bentuk elektrik. Motor adalah sebahagian daripada komponen mekanikal. Lebih jelas kita kata mechanical ni terbagi pada dua. Satu manual, satu dia panggil electromechanical. Apa dia itu electromechanical? Yang digerakkan oleh menggunakan arus elektrik. Konsep arus elektrik. Jadi motor bukan komponen yang kita nak belajar dalam reka bentuk elektrik. Kita akan belajar lampu ataupun LED. Itu yang betul. Jadi ada 4 elemen tadi. Saya dah beritahu berkenaan dengan reka bentuk. Jadi saya nak tegaskan kepada kamu bahawa motor bukan komponen reka bentuk elektrik. Dia adalah komponen reka bentuk mechanical ataupun kita nama electromechanical. Habis? Jelas? Okey Jadi kalau kamu tengok DSKP muka surat 29, telah dinyatakan bahawa beban kita adalah mentol. Tapi kalau kita tengok buku tingkatan 3, motor dikatakan sebagai reka bentuk elektrik. Saya tak berapa nak terima. Sebab walaupun kalau dia reka bentuk elektrik tapi tidak ada dalam DSKP. Sama juga dengan mekatronik. Kereta kontrol adalah mekatronik. Memang mekatronik. DSKP menyatakan 4 elemen. Elemen yang tak boleh pegang pada mekatronik ni adalah pengaturcaraan, kawalan dan pengaturcaraan. Bila ada kawalan dan pengaturcaraan, kita nak tengok kereta kontrol boleh buat pengaturcaraan tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab komponen dia adalah bukan komponen mikro pengawal. Dia yang kamu boleh buat kena pasti masalah ventil pada lampu. Pada lampu, saya tak sebut lampu meja, lampu tadi.
pada lampu kita dah selesai 10 orang. Cari sendiri ya. Kalau kamu tak boleh cari dalam elektrik, kamu boleh cari dalam vertikasi. Macam mana kita nak dapatkan ilmu tentang vertikasi? Kamu kena tengok siri yang ke-9. Hari ni baru siri yang ke-8. Ingat ini siri yang ke-8. Saya nak tunjuk kamu, nak bentuk kamu proses langkah nak buat projek. Itu saja. Cuma saya terang pada kamu, nak bagi kamu faham, nak bagi kamu pilih produk apa yang kamu nak buat. Jadi saya cadangkan, bukan saya suruh, saya cadangkan tajuk reka bentuk elektrik. Di mana kita nak buat penambahbaikan?